Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Nazir Masjid, hormati seluruh bintang kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita melakukan dan menyempurnakan ibadat puasa pada hari yang ke-18 bulan Ramadan, dan pada malam ni malam yang ke-19 insya-Allah, yang kita telah pun sedar tak sedar melalui selama 18 kali kita berbuka puasa, kita bertarawih, kita melakukan amal ibadat yang lain, sedekah dan sebagainya pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Lalu apa yang menjadi fokus dan tumpuan kepada kita di saat-saat kita melalui amal ibadat pada bulan Ramadan ini ialah kita ingin menyucikan diri kita, ingin membersihkan diri kita daripada segala kotoran, daripada segala niat yang tak betul, sehinggalah kita mencapai tahap yang disebut sebagai ikhlas. Ikhlas maksudnya bersih diri, beramal ibadat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, itulah ikhlas. Allah Taala memberikan dan menjadikan kepada kita manusia yang tahapnya di tengah-tengah. Dia tidaklah seperti mana malaikat. Malaikat ini dia memang taat dan patuh kepada seluruh perintah Allah Ta'ala. Kalau kata pegang, pegang. Kalau kata berdiri, berdirilah dia. Kalau kata duduk, duduklah dia. Kalau kata semayang, semayanglah dia. Malaikat. Bawah daripada itu, yang paling bawah sekali, haiwan. Haiwan yang paling bawah sekali. Dia tak ada menggunakan akal. Dia bertuhankan nafsu. Haiwan, ayam, itik, kerbau, lembu, bertuhankan nafsu. Bawah sekali. Tahap benda hidupan ini yang paling bawah sekali ialah haiwan. Yang berada di tengah-tengah tadilah, di antara tahap yang tertinggi malaikat, dan yang paling bawah ni ialah haiwan, itulah manusia. Letaknya kitalah, sama ada kita menjadi orang yang ikut segala hawa nafsu, ataupun kita mampu mengangkat martabat diri kita sehinggalah kita mencapai tahap yang disebut sebagai ikhlas itulah. Jadi kan, penting tak pentingnya tentang ikhlas ini, kan, satu surah yang kita selalu baca, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ni tuan-tuan, dalam kandungan surah Al-Ikhlas ni ada tak cerita tentang ikhlas? Surah Al-Ikhlas, dalam surah Ikhlas itu ada tak cerita tentang ikhlas? Kalau kita tengok terjemahan surah Al-Ikhlas itu, tak ada dalam surah itu ayat yang menyuruh ikhlas. Tak ada dalam surah Ikhlas. Mana ada ayat suruh ikhlaslah kamu? Tak ada. Surah Lam Yakunin ada. Surah Al-Bayyinah, kan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kamu diperintahkan supaya menyembah Allah Taala dalam keadaan ikhlas. Tapi surah ni tak panggil surah Ikhlas. Ni panggil surah Bayyinah, surah bukti. Surah Al-Ikhlas itu kandungannya tentang tauhid.
Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala itu Esa, Allahus Samad. Allah Ta'ala lah tempat segala tumpuan, kan? Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala ni tak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada siapa pun yang boleh menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tak cerita tentang ikhlas? Tak ada. Semua cerita tentang tauhid. Surah ni cerita tentang tauhid, bukan cerita tentang ikhlas. Tetapi kenapa dinamakan surah ni surah ikhlas? Kerana intipati seseorang yang mentauhidkan itu, yakni orang yang mensucikan Allah Ta'ala, dan kemuncaknya ialah membersihkan dirinya, membersihkan hatinya, membulatkan segala niatnya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tingkatan yang tinggi dalam amal ibadat, kan? Maka oleh kerana itulah, kan, nak cerita tentang tingginya martabat orang yang ikhlas ini, kan, dia, kan, menyembah Allah Ta'ala yang sama, kan, dan dia takut dalam semua keadaan. Kita ni tuan-tuan, saya lah, tuan-tuan jauh lebih baik daripada saya, kan? Dekat rumah semayang kita kurang, dekat masjid semayang kita lebih. Kat rumah kita semayang, kan, lebih kurang aja, kan? Pakai pun lebih kurang, tak ada nak macam ni tak ada ni, kan? Serban pun tak ada, pakai baju pagoda je semayang, kan? Dengan kain pelikat, kan? Di masjid, baju butang RM15, RM20 butang aja, kan? Baju main lagi. Allah Ta'ala yang sama di rumah, dan Allah Ta'ala yang sama juga di masjid, kan? Allah Ta'ala yang sama juga di tempat kerja, Allah Ta'ala yang sama juga di mana-mana, Allah Ta'ala yang tu juga. Kenapa lain? Kenapa berlain? Kenapa kat masjid lain? Kenapa kat rumah lain? Kenapa kat orang ramai lain? Kenapa tempat orang kurang lain? Kan? Tuhan yang sama. Yang lainnya persekitaran itu, suasana itu. Jadi kenapa kau lebih pula tempat ini, kenapa kurang tempat ini? Betul-betul kau menyembah Allah Ta'ala ke, ataupun kau kerana yang lain ini yang berada di persekitaran itu? Kerana orang, kerana pak betul, kerana menantu, kerana itu, kerana ini. Betul kau ikhlas? Wallahu alam. Bukan kita nak mengukur dan juga meletakkan ukuran dan nilai kepada keikhlasan seseorang itu, kan? Tetapi prinsipnya tuan-tuan ialah kita beramal sehingga mencapai tahap ikhlas, kan? Beramal sehingga mencapai tahap ikhlas. Bukanlah kita nak nanti ikhlas baru beramal, nanti ikhlas baru amal, pakai selama-lamanya kalau sedekah tu RM1 je. Kenapa sedekah RM1? Ikhlas, kan? Sedekah RM50 tak ikhlas, kan? Jadi sampai tu lah sedekah RM1. Kenapa? Ikhlas. Jadi, kan, dalam soal kita kata kenapa ada double standard tadi, double standard yang tak sama. Semayang kat masjid lain, semayang kat rumah lain. Yalah ustaz, semayang kat masjid ni semangat lebih sikit, kan? Suasananya ada, kan? Jadi rajinlah sikit. Semayang kat rumah, doa perlebuh, doa pun kadang tak ada, zikir, kan, jauh sekali, doa pun kadang-kadang tak ada. Kenapa? Kan, mungkin nak cepat lah kot, mungkin suasana tak membentuk, suasana tak membantu. Wallahu alam lah tuan-tuan. Tetapi kita buatlah, tambah sikit sehinggalah amalan tersebut menjadi sebati dalam hidup. Yang saya kira yang tuan-tuan boleh datang dengan kuliah ni hebat ni, kan? Datang dengan kuliah ni lepas maghrib, kan, tak ke mana, kan, duduk, kan, kira hebat lah, kan? Adanya yang dah biasa dah, kan? Yang saya pun kelas sebelum ni pun ada, tuan-tuan dah ada, saya nampak di sini. Maknanya kita dah biasa asalnya perkara tersebut menjadi, kan, orang tua-tua kata Allah bisa tegal biasa, kan? Kita dah menjadi darah daging kita satu-satu amalan, kan,
sehinggalah amalan tersebut menjadi sesuatu yang sebati dalam hidup kita. Ketika itu tuan-tuan, sama ada ke tengah orang ke, sama ada kita seorang-seorang ke, sama ada kita di tempat kerja ke, sama ada kita tengah-tengah malam seorang-seorang ke, tak ada apa nak tengok, tak ada siapa nak tengok, itulah benda yang kita buat. Bila dah sebati amalan itu dalam hidup kita. Bila menjadi sebati dalam hidup kita lah tuan-tuan, susah senang, itulah benda yang kita sebut. Kan, kita ingat bagaimana orang yang nak meninggal dunia. Kan, ada orang yang nak meninggal dunia, sakitnya apa semua. Kan, orang yang susah ni, apa yang terkeluar daripada mulanya, itulah benda yang menjadi apa yang menjadi darah daging dalam hati. Apa yang menjadi darah daging dalam hatinya ketika mana susah, itulah yang diungkapkan. Sebab dia dah biasa benda tu. Dah biasa benda tu. Kita mungkin berpura-pura, ataupun cubalah nak buat baik, mungkin dalam seminggu belum tentu. Kita ni hari-hari, tuan-tuan, pada bulan Ramadan ni hari-hari kita bangun untuk sahur. Hari-hari bangun untuk sahur. Hari-hari bangun qiyamul lail lah. Dah sahur tu kadang semayang lah juga kan. Hari-hari. Ada tak dia satu jaminan selepas daripada bulan Ramadan ini, satu jaminan untuk kita lepas ni kita bangun juga pada malam hari? Boleh jamin tak? Siapa boleh jamin? Saya 30 hari ni, straight 30 hari, tak tidur, tak apa, tak ada miss sahur, tak ada miss untuk kita nak semayang malam 30 hari. Satu Syawal belum tentu. Seorang orang, saya pun sama. 2 Syawal belum tentu. Daripada 30 Syawal 30 hari tu, berapa hari je mungkin, wallahu alam lah tuan-tuan. Tuan-tuan jauh lebih baik kualitinya daripada saya. Adakah satu jaminan? Belum tentu. Kerana perkara tersebut ialah perkara yang sekiranya menjadi sebati dalam hidup kita. Saya yakin tuan-tuan, daripada 1 tahun kepada 1 tahun, daripada setahun kepada 1 tahun, dia akan semakin lama semakin baik. Contoh, pada zaman muda-muda dulu, zaman muda-muda, yang berusia katakan bawah 15 tahun, bawah 15 tahun, nak semayang pada masa tu, zaman kita muda-muda lah, masa saya kecil-kecil dulu lah tuan-tuan. Saya tak lah cakap pasal orang lain, pasal saya sendirilah. Waktu bawah 15 tahun, jenuh kena bebel lah dengan mak. Semayang lah kita tu juga, tapi kadang lambat. Semayang lambat. Pada waktu 12 tahun, 11 tahun, semayang subuh pukul 7. Semayang subuh pukul 7.30. Dah semayang ke belum? 7.30. Pagi semayang 7.30, pukul 7.30 lah semayang lah. Bila dah meningkat usia sikit, bila dah 15 tahun, 17 tahun, baiklah sikit semayang, pergi masjid. Bila dah 20, lebih dah sikit, kadang-kadang orang tak nak jadi imam ke depan. Jadi mana tuan-tuan, daripada setahap yang lain itu makin lama makin meningkat. Kita boleh nilai diri kita sendiri daripada meningkat. Dulu semayang ba'diyah tak ada buat. Tuan-tuan buat semayang ba'diyah, tuan-tuan buat semayang qabliyah. Tuan-tuan buat semayang ba'diyah dan qabliyah ni, bila agaknya tuan-tuan buat secara konsisten? Secara konsisten, bila agak kita buat tuan-tuan secara konsisten? Ada 10 tahun dulu? Tak tahulah tuan-tuan. Tepuk dada saya Mas ni. Agak-agak ada 10 tahun dulu. Ada dah Ustaz. Agak-agak 20 tahun dulu ada tak mungkin 20 tahun dulu? Wallahu alam. Kita mungkin boleh nilai sendirilah macam mana kan. Maknanya kan, yang kita buat hari-hari ni, contohnya semayang qabliyah, semayang ba'diyah ni, bukan baru semalam kita buat. Bukan baru bulan puasa ni kita buat. Tapi benda tu kita dah buat berapa lama? Bergantung kepada kita lah tuan-tuan. Ada yang dah 20 tahun, ada yang dah, Ustaz saya daripada muda dulu Ustaz, alhamdulillah konsisten sampailah dia tu, sampailah kita kata meningkat umurnya, konsisten. Jadi nak bagi jadi satu istiqamah, satu amalan ni bukan sekejap. Kita nampak macam senang je kan, sembahyang sunat ba'diyah maghrib senang tak?
Senang je, 2 rakaat je. 2 rakaat je tu 2 rakaat. Kan? Tapi susah. Kan? Main bola tu susah. Tak ngapa. Kan? Orang boleh pergi stadium tu penuh, orang boleh pergi. Kan? Bayar duit lagi. Tapi sembahyang 2 rakaat ni bukan masalah sembahyang 2 rakaat, istiqamahnya tu. Kan? Setiap kali sembahyang dia buat, Kan? Bukan senang. Kan? Sehinggalah menjadi satu tahap yang disebut sebagai darah daging ni tadi. Kan? Kalau tak sembahyang rasa macam tak kena je. Kan? Kalau tak buat rasa macam ada tak kenalah. Kan? Nak sampai tahap itulah yang dipanggil dengan mengambil masa yang lama. Kan? Mungkin 10 tahun, 20 tahun baru kita boleh konsisten amalan tersebut. 30 hari kita puasa ni belum tentu. Kan? Bulan Syawal ni kita boleh bangun 10 hari belum tentu. Boleh bangun malam 10 hari belum tentu. Kan? Entah-entah semalam pun jarang. Semalam pun tak dapat. Entah-entahlah. Kan? 30 hari bukan jaminan. Nak bagi sampai jadi boleh bangun malam bukan pada bulan Ramadan ni, bukan senang. Bukan senang. Tambah usia yang muda-muda ni. Usia umur 20 ni, tidur ni kira tak ada ingat apa dah. Tidur usia yang 20 kan, 30 tambah apa nama usia 20-an ni, gerak tu kira macam tolak kayu balak je. Kan? Apa tak sedar ni. Bila dah meningkat usia, kan, dah 50, kan, bunyi kucing masuk rumah dah terjaga. Dah tak bangun, dah tak apa. Tadi nak tidur lah, kan. Tidur jangan cedik, kan. Itu pun kadang-kadang tak bangun sembahyang. Kan. Jadi, nak ceritanya sehingga nak boleh jadi melakukan secara konsisten satu-satu amalan itu, kan, memerlukan kepada tekad dan memerlukan kepada kesungguhan yang insya-Allah kesungguhan itu kan akan melahirkan panggilan istiqamah. Jadi istiqamah ini kan memerlukan kepada paksa. Dia bukan tunggu masa lapang. Masa lapang nak pergi, nak pergi masjid masa lapang. Dia bukan tunggu masa lapang. Dia melapangkan masa. Tunggu masa lapang kan tak jadi. Dia kena unsur paksa. Kan? Kita tengok bulan puasa ni tuan-tuan. Bulan puasa, kalau cerita puasa sunat, dia punya kelebihan yang paling baguslah. Kan? Puasa sunat, puasa 10 Muharram contohlah kan. Puasa bulan Muharram, pada 10 Muharram pula disunatkan puasa. Kan? Elok pula lepas kuliah subuh. Kan? Surau pula buat apa nama ni? Jamuan selepas kuliah subuh. Kan? Kebetulan 10 Muharram. Dengan ustaz-ustaz tu perlebuh juga, tak puasa juga pada hari berkenaan. Nak ceritanya kadang-kadang dia punya apa nama ni, kan, kalau puasa sunat tu paling bagus pun bukan semua orang sanggup puasa. Kan, bila Allah Taala wajibkan puasa, semua kena. Kan, semua kena. Mau tak mau kita pun paksalah diri. Kalau ikutkan buat apa nak tahan-tahan makan tak, kena paksa. Paksa itulah yang akhirnya menjadi paksa rela. Kan, dan di sinilah yang kita sebut sebagai nak mencapai tahap ikhlas itu, kan, yang payah untuk kita nak ukur itu, ringkasnya dan mudahnya ialah bila kita melakukan amalan itu kita lakukan berkualiti, sama ada seseorang ke kita, ramai ke kita, kan, ada orang ke di masjid ke, itulah amalan yang dia buat sehari-hari. Hari-hari amalan yang dia buat. Sehinggalah bila berlakunya kematian, bila berlakunya apa-apa, kan, kepada orang ni, orang tanya, apa amalan orang tu? Kan, orang tu apa amalannya? Orang tu begini amalannya. Dia suka itu, dia suka ni. Kan? Sebab apa? Macam mana orang boleh tahu? Sebab dia istiqamah melakukan amalan-amalan berkenaan. Sebab itu salah satu daripada cara yang disebut untuk apa nama nak mengukur istiqamah ni ialah orang sebut bangun malam. Kenapa bangun malam? Kan? Sebab yang nak dilawannya itu tidur. Kan? Yang nak dilawannya itu tidur. Bukan isu tidur, isunya ialah nafsu, keinginan itu. Kan? Keinginan tidur ni, dia punya tahap tu tinggi, dia punya keinginan tu tinggi. Bukan senang nak mengubah waktu tidur orang, bukan senang. Kita gerak orang tidur dengan tak kena gaya, silat-silat kena maki.
Bagus sikit, sekejap kena penempang. Sekejap dia tepaknya kita. Nak gerak orang pun senang, itu tidur. Tetapi orang yang boleh untuk nak lawan nafsu tidur, satu kekuatan yang betul-betul kuat, apatah lagi nak bangun malam waktu tak ada orang yang nak tengok. Tak siapa nak tengok. Yang tahu Allah Ta'ala. Melainkanlah kalau dia tulis dalam Facebook dia, kan, saya tengah bangun malam ni, kan, itu lain ceritalah, kan. Ni orang muda-muda sukalah gitu, kan. Siapa yang suka update dalam Facebook, dia bangun malam, itu maknanya baru malam tu lah baru dia buat. Baru malam tu baru dia buat. Sebab orang yang dah biasa-biasa ni buat, dia tak gaduh lah nak bulan Facebook. Orang makan nasi hari-hari, ada tak dia cerita hari-hari dia makan nasi? Ada tak? Hari-hari dia makan nasi, dia cerita hari-hari makan nasi. Tak siapa nak baca pun, tak siapa nak tengok pun. Yang hari-hari yang pelik-pelik tu je yang orang buat. Yang dia tak pernah buat tu, dia rasa dia macam pelik sangat. Itulah. Kita masih biasa makan nasi. Hari tu kita makan berbuka roti Arab, masakan cita rasa daripada Maghribi. Macam ni rupanya sedap lah. Kita pun masuklah dalam Facebook, cerita kita makan yang begitu. Maknanya yang pelik-pelik. Tanya orang Maghribi makan roti, biasa dah hari-hari. Itulah tuan-tuan, nak ceritanya tentang bangun malam ni, satu benda yang berat, yang berat. Yang kita buat bukan kerana orang. Kalau buat kerana orang tu tak ada sebab nak bangun malam. Buat apa nak bangun malam teruk-teruk? Melainkan kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah antara cara untuk mengukur tahap keikhlasan dan keimanan itu. Kerana ikhlas ini ialah satu benda yang dalam hati. Nak mencapai tahapnya payah, kan. Ringkas dia macam mana nak buat, Ustaz? Kan, nak buat itu, kan, dia akan mengambil masa yang pertama. Yang kedua, kita kena konsisten, kan. Berapa lama nak kena konsisten tu? Nak kena ni 20 tahun. Paling-paling tidak 10 tahun. Tuan-tuan yang boleh datang tarawih ni, kan, bukan baru malam ni nak datang. Bukan baru tahun sudah datang. Tapi kita dah berpuluh-puluh tahun dah buat amal ibadat, sembahyang tarawih, kan, bangun malam pun semua. Kita dah biasa buat, baru kita akan, kan, rasa tak senang je lepas maghrib, lepas isya, bulan puasa tak pergi masjid. Rasa macam tak kena je hidup ni. Nak bagi sampai tahap itulah tuan-tuan, mengambil masa. Itu pun bukan, itu pun jangan juga. Kadang-kadang yang kita namakan ikhlas itu, yang kita namakan kerana Allah Ta'ala itu pun kadang-kadang diserang hendap. Siapa yang serang hendap? Kadang-kadang dia terasa bagus aku ni, hebat aku ni. Dia terasa begitu, hebat, udah lebur. Sebelum buat amalan tu pun dah diganggu, diserang hendap. Ketika mana melakukan amalan, itu pun dia juga. Waktu dia sujud, bila orang tengok dia sembahyang kat depan ni, contohlah, sujud lama, dia perasan orang tengok dia. Dia pun lama lah sujud. Hati dia kata orang tengok aku. Orang bukan tengok dia, orang tengok jam kat depan, dia rasa orang tengok dia. Sujud lama sujudnya, kan, zikirnya lama, dia rasa orang tengok dia. Udah perasan, udah lebur, kan. Serang hendap syaitan ketika mana dia melakukan amalan. Lepas itu pula tuan-tuan, semayangnya ikhlas. Sebelum tu pun okey, tak apalah, kan. Dah lepas semayang, udah lepas tahun dia mengungkit pula, kan. Dia ungkit, kan. Contohnya, kan, contoh dia pergi Mekah, contoh, kan, masa kat Mekah tu alhamdulillah ikhlasnya betulnya semua, tak ada masalah, kan. Udah dia balik, udah dia bercerita pula, dia bercerita hebat dia cerita dia ni bagus, dia cerita macam-macam lah dia cerita, kan. Dan hatinya tunjuk aku ni pandai, aku ni haji, aku ni begini. Udah amalan yang dia buat dulu-dulu tu udah lebur, kan. Mungkit-mungkit. Bukan senang, kan. Derma pula, kan. Waktu dia nak bagi derma ikhlas, dia tengah bagi tu ikhlas. Tahun itu tak ada masalah, tahun depan pula dia ungkit pula. Aku dulu dah bagi masjid ni begini-begini, macam-macam lah dia ungkit, kan. Udah lebur dah. Allah Ta'ala sebut, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azza. Kamu jangan mengungkit sedekah-sedekah kamu itu dengan kamu menyebut-nyebut, menyakitkan hati orang, dengan kamu mengungkit-ungkit. Jangan. Dia akan membatalkan sedekah kamu. Udah lebur tuan-tuan,
Nak ceritanya kan, benda-benda hati ni bukan senang. Nak dijaga tu mengambil masa. Sebab itu kan, untuk nak menjaga hati inilah yang saya sebutkan tadi. Surah apa tadi surah tuan-tuan? Surah Al-Ikhlas. Kan? Surah Al-Ikhlas ini kan, tengok ayatnya cerita tentang tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua cerita tentang tauhid. Tapi nama surah Ikhlas. Kenapa nama surah Ikhlas? Kan? Kerana kan kita punya tauhid kita punya amalan kita punya kompas itu tak bersih. Tak bersih. Buat juga ada kerana lain, buat juga kerana lain, tak sampai. Kan? Nak bersih itulah yang disebut sebagai ikhlas. Sebab itu matlamat yang paling tinggi yang Allah Ta'ala menerima amalan kita ialah ikhlas. Di kalangan ramai-ramai orang ni, tak semua yang tahu. Lapisan yang pertama. Di kalangan orang yang tahu, tak semua yang buat. Lapisan yang kedua. Di kalangan orang buat, tak semua yang betul. Lapisan yang ketiga. Di kalangan yang betul buat, tak semua yang ikhlas. Empat level. Di kalangan ramai itu, tak semua yang tahu. Di kalangan yang tahu, tak semua yang buat. Di kalangan yang buat, tak semua yang betul. Di kalangan yang betul, tak semua yang ikhlas. 4 kali tapi. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang ikhlas dalam melakukan amalan. Lebih daripada itu, kita tergolong di kalangan orang yang betul amalannya. Yang ketiga, kita menjadi orang yang mengetahui. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati segala amalan kita dan menjadikan kita seorang yang ikhlas dalam amalan, dan kita berusahalah dengan Ramadan yang ada ini untuk kita meningkatkan segala amalan kita, menambahkan segala kefahaman kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal baik kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.